Okey. Page tu dah masuk dah tu. Tak gambar saya tak ada Ustaz. Suara Puan tak dengar. Suara saya dengar tak? Telefon. Suara saya dengar tak, Dok? Dengar elok. Tak nak tengok dulu. Okey. Oh, masuk dah. Dah masuk dah. Suara clear. Cuba tengok buka dalam page ada. Cek. Ada ni. Masuk dah. Kotak ni mana kotak isi ah? Ada. Yang tadi. Facebook dah live. Tengok bilik tak? Assalamualaikum. Dengar. Clear tu. Oh, elok. Tak. Okey. Oh, dia auto ya, Ustaz? Takut tu tak dengar kan? Tu dengar tu? Dengar semua kena pakai ni. Tak. Oh, tu. Okay, clear. Kita tunggu ni. Tak apa, 9.30 dan lagi. Lagi tu. Internet okey, Mida? Okey, Alhamdulillah. Gambar saya clear? Clear. Oh, tak dengar. Dengar. Okey. Cakap Mida, takut lagi duduk tengah cek Tok sound Singa tu. dekat? Kan saya suara saya masih okey? Boleh dengar? Oh, okey. Okey. Tak. Buka lemari. Antara 3 tu, lemari 3. Sana. Boleh clear tu. Mohon perhatian, majlis akan dimulakan sebentar saja lagi. Ingin saya ingatkan, semasa sesi dialog berlangsung, diminta semua hadirin bertenang dan tidak melakukan sebarang provokasi terhadap mana-mana pihak. Tak ada suara. Suara saya dengar? Ini tak ada suara. Saya nak test satu lagi suara. Saya nak tengok suara tu dubbing lah. Kalau tak dubbing, syok. Speaker. Apa dia, Mida? Suara saya okey? Suara okey. Tak, ada dubbing tak? Ada dengar suara awak balik tak? Tak ada. Tak ada, confirm? Confirm. Dia tak ganggu suara lah? Tak ada. Okey, cantik. Kalau macam ni cantik. Saya tak nak pakai ni ya. Pakai telinga. Hello tu. Okey, dengar. Suara. Dengar elok. Suara saya okey tu? Suara okey? Tak dengar pun lah. Pulak tak. Okey. Saya tenang. Kita dengar elok tu. Mic tu, apa dia, kita dengar elok ni. Suara elok. Okey. Okey ya. Cek sikit suara. Takut tengah jalan suara tak okey. Okey, dah. Okey lah. Alhamdulillah. Kalau clear okey lah. Boleh, bismillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dengar suara saya sendiri. Okey, kejap. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama mengikuti dialog akademik pada malam ini seperti mana tajuk yang dicadangkan oleh Tok Singa dan dipersetujui oleh Ustaz Syihabuddin, adab dengan ulama dan mempertahankan bicara Pak Sumit. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan kedua-dua panel pada malam ini. Yang kita hormati dan yang kita muliakan, jemputan kita pada malam ini, Tok Singa atau nama sebenarnya Muhammad Firdaus Muhammad Adnan dan Al-Fadil Ustaz Syihabuddin Ahmad. Panel pertama kita, Tok Singa merupakan seorang pemilik Pusat Rawatan Islam dan Tradisional 444 di Kedah, manakala panel kedua kita
Ustaz Syihabuddin Ahmad merupakan seorang YouTuber dan graduan dalam bidang syariah daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Sebelum kita meneruskan dialog, izinkan saya, moderator majlis pada malam ini, membaca sedikit mengenai latar belakang dialog, format majlis dan objektif yang kita nak capai pada malam ini. Pada 13 Mac yang lepas, Ustaz Syihabuddin telah diminta untuk membuat reaction mengenai video berkenaan dengan penyataan yang diberikan oleh Pak Sumit dalam Facebook beliau. Pak Sumit tidak galakkan orang hafal Al-Quran. Yang diulas oleh Ustaz Syihabuddin Ahmad terdapat 3 perkara. Yang pertama, Pak Sumit menyatakan siapa yang hafal Al-Quran kemudian lupa akan diazab. Dinyatakan oleh Pak Sumit ini merupakan hadis sahih. Yang kedua, Pak Sumit tidak menggalakkan hafal Al-Quran kerana takut lupa. Dan yang ketiga dan yang terakhir, bilangan ayat Al-Quran adalah 6,666. Selepas reaction video itu dimuat naik di YouTube channel Ustaz Syihabuddin, Tok Singa pada 15 hari bulan telah mengeluarkan kritikan beliau terhadap Ustaz Syihabuddin kerana video reaction tersebut seakan mencari salah orang. Alhamdulillah, atas persetujuan kedua-dua belah pihak, maka dialog pada malam ini berjaya direalisasikan. Baiklah, sebelum saya menyerahkan majlis pada panel kita pada malam ini, saya akan terangkan sedikit mengenai format dialog. Dialog ini adalah antara dua panel, iaitu panel yang pertama, Tok Singa, dan panel yang kedua adalah Ustaz Syihabuddin Ahmad. Dialog ini dibahagikan kepada 2 pusingan. Setiap pusingan, panel akan diberi masa selama 10 minit dan 5 minit masa tambahan jika diperlukan. Dialog akan dimulakan oleh panel yang pertama dan setelah masa tamat, panel kedua akan mengambil alih. Seperti mana saya dan sahabat semua harapkan, majlis pada malam ini dipermudahkan dan kita semua dapat beroleh manfaat daripada dialog ilmiah seperti ini. Bagi tidak membuang masa lagi, saya persilakan panel yang pertama kita untuk memulakan sesi dialog dan mengemukakan hujah-hujah yang bertepatan dengan tajuk pada malam ini, iaitu adab dengan ulama dan mempertahankan bicara Pak Sumit. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tok Singa. وعلى آله وصحبه Jadi pada minggu kedua, dan juga kepada semua yang menonton dalam live ni. Bagi dekat sikit dengan mic. Tak dengar pula. Buang je lah. Cantu clear tu. Clear no? Ni clear ni. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah. Nah. Ingat elok tu. Okey, beres. Okey, jadi insya-Allah pertama sekali saya nak kenalkan diri saya sebuah ringkas dulu. Saya ni bukanlah siapa-siapa, saya bukanlah orang yang mengaji seperti panel kedua. Saya adalah orang macam orang awam dan juga saya dalam bidang rawatan saya sendiri, rawatan Islam dan tradisional. Jadi insya-Allah hari ni hari ni saya nak mempertahankan Pak Sumit. No? Al-Arif Billah Pak Sumit insya-Allah. Jadi apabila saya melihat video yang telah dikeluarkan orang panggil dia react daripada Syihabuddin, jadi saya rasa kurang berpuas hati. Kurang berpuas hati disebabkan pertama sekali saya rasa pihak panel kedua tidak faham apa yang cuba disampaikan oleh Pak Sumit sebenarnya. Sebabnya Pak Sumit ni pertama sekali dah ada soalan sikit lah. Saya memang biasa berjumpa dengan Pak Sumit
Dan saya tak tahulah panel kedua bisa jumpa ataupun tidak lagi. No? Untuk pengetahuan, Pak Sumit ni orang dia memang dia banyak cakapan dia memang berkias-kias. Jadi di situlah kita kena mengaji lebih dalam lagi dalam apa ni. Dan saya akan terangkan apa yang cuba disampaikan oleh Pak Sumit, insya-Allah. Okey, jadi Pak Sumit ada berkatakan, dikabarkan dalam hadis sahih, no? Dalam video tu dikabarkan hadis sahih, siapa yang hafal satu ayat Quran kemudian dia lupa ayat itu, maka Allah SWT azab dia di hari kiamat. Tidak ada azab lebih dahsyat daripada satu ayat je. Kemudian dia lupa, bukan semua, satu saja daripada 6,666 ayat, kita lupa satu je dia azab di akhirat, di hari kiamat. Jadi insya-Allah dia Pak Sumit menerangkan ni memang ada bersabit dengan hadis-hadis, dalam bersabit hadis-hadis, dan saya nukilkan ni, saya ambil daripada Majlis Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2018. Okey. Di situ ada terang pasal hadis, dan saya rasa Ustaz Syahabuddin pun telah memberi penjelasan tentang status hadis tu. Tetapi saya baca dulu lah, celakalah bagi siapa yang berkata aku lupa ayat Quran sekian-sekian, bahkan hendaklah dia berkata aku telah dilupakan darinya. Sentiasalah membaca dan mengerti Al-Quran, kerana ia lebih mudah terlepas daripada dada dan ingatan manusia daripada unta terlepas dari talinya. Sahih Bukhari 5032 dan Sahih Muslim 790. Jadi menurut Imam Khatibi Syarbini, berdasarkan hadis ini sunat untuk kita menggunakan istilah dilupakan daripada Al-Quran berbanding kita menggunakan istilah terlupa atau melupakan Al-Quran. Jadi maksud Pak Sumit tu lebih kurang di situ. No? Dan ada hadis kedua, tidak siapa pun yang membaca Al-Quran kemudian melupakan kecuali ia akan bertemu dengan Allah SWT di dalam keadaan kerdil. No? Dan hadis adalah pertikaian tentang hadis ini. Tetapi yang mestinya hadis ni bukan hadis palsu. Mungkin dia hanya lemah. Lemah ni boleh diamalkan. Dan juga yang dikeluarkan oleh mufti hari ini, dari sini kita dapati hadis-hadis yang memberi ancaman terhadap mereka yang lupa hafalan Quran dipertikaikan kesahihannya oleh sebahagian ulama. Namun demikian, terdapat ramai juga para alim ulama yang menggunakan hadis-hadis ini sebagai dalil. Ramai juga yang menggunakan hadis-hadis ini sebagai dalil dan menganggapkannya ia sahih. Di sini ada satu perbezaan khilaf tentang ulama-ulama hadis. Ada yang mengatakan ia sahih dan ada yang mengatakan dia lemah di sini. Tapi saya nak balik kepada Pak Sumit. Pak Sumit bercakap pada mula tu bukanlah dalam keadaan konteks Pak Sumit nak bersyarah tentang hukum ataupun tentang ilmu hadis. Pak Sumit hanya bercakap seolah-olah Pak Sumit sedang menasihati. Dan saya tak tahu video tu mungkin panjang ataupun tapi diambil sekerat tu, saya tak tahu macam mana. Okey. Dan kita tengok situasi Pak Sumit hanya bercakap dalam keadaan menasihati. Jadi di situ Pak Sumit beritahu, Allahumma salli alaihi. Kalau kita lupa, kita akan diazab. Dan berbalik pada hadis ni lah. Mungkin Pak Sumit ambil nukilan-nukilan daripada ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi apabila Pak Sumit ambil benda itu dan ia menjadikan satu dalil untuk Pak Sumit. Dan di sini Pak Sumit bukan bercakap jangan baca. Saya tidak galak, dia kata saya tidak galak. No. Saya tidak galakkan. No, saya sendiri tidak galakkan dan saya sendiri tadarus. Al-Quran ni macam saya makan. Macam kita makan. Di situ kena faham. Ini yang saya nak tekankan kepada Syahabuddin yang nak mengatakan Pak Sumit cakap ni kita kena fikir elok. Pak Sumit bagi tahu seperti makan. Kita ni manusia. Binatang, jin, syaitan, iblis ni semua manusia. Perlukan makanan untuk hidup. Asbab untuk hidup. Jadi bila perut lapar, dia akan ingat makan. Betul tak? Dia akan ingat makan. Semua orang, tak kira lah binatang yang tak ada akal fikiran pun, dia lapar, dia akan ingat dia nak makan. Jadi Pak Sumit cerita ni, dia tadarus Quran ni, macam dia makan. Macam dia makan tu macam mana? Itulah makanan seorang mukmin, seorang Islam
menjadikan Al-Quran ni sebagai makanan harian dia. Dia bukan kata jangan pergi hafal. Tak. Dia kata tidak digalakkan sebab apa? Ada sebab dia. Jadi, contoh, saya nak beritahu. Okey, bila kita hari-hari jadikan ia seperti makanan kita, maka kita akan ingat, automatik kita akan ingat. Itu yang maksud Pak Sumit. Dan mungkin saya tak faham, mungkin saya tak tahu. Dia panel kedua mungkin tak faham dalam nukilan Pak Sumit. Saya ni orang lemah macam ni pun saya faham. No? Okey, jadi yang dikatakan tak digalakkan ni macam mana? Tak digalakkan ni, seorang itu hafaz Quran. Dia penghafal Quran. Dia menghafal ni, dia ada target dia. Dia nak dapat CJ, dia nak habis 30 juzuk. Jadi bila dia baca Quran, dia baca, dia hafal. Hak lama-lama tertinggal, terlupa. Yang ni yang masalah. Dan juga saya merujuk balik kepada pandangan perbahasan ulama dalam mufti wilayah. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, haram hukumnya melupakan hafaz Al-Quran berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan di atas. Dan menurut Imam Al-Ramli pula, ia haram disebabkan kecuaian dan malas. Dan juga antara satu salah dosa besar. Dan banyaklah ahli-ahli ulama, Imam Ibn Hajar sendiri pun mengatakan sedemikian. Ini bukan saya kata. Ini mufti wilayah. Kalau nak tanya, kena tanya mufti wilayah. Okay. Dan ada juga sebahagian kata tidak berdosa. Ada sebahagian kata benda ni tak ada masalah. Macam Syihabuddin lah. Syihabuddin anggap benda ni tak ada masalah. Dan benda ni saya rasa benda ni adalah khilaf antara para alim ulama. Dan ini tidak boleh menjadi satu benda yang boleh kita nak bergaduh dan sampai kita nak mengkritik seorang yang alim ulama, orang kata alim. Orang yang ahli ibadat seperti Pak Sumit, bukan saya kata. Bukan adik saya kata, bukan orang lain kata. Yang kata Pak Sumit ni adalah ulama-ulama juga daripada Mesir, daripada Yaman, yang mengatakan Pak Sumit ni adalah orang soleh. Dan ada sebahagian daripada mereka mengatakan dia adalah wali. Bukan saya kata. Jadi, saya menayak. Jadi, percakapan Pak Sumit ni telah salah diertikan sebenarnya. Bagi saya. Telah salah diertikan. Dan menyebabkan bila kita buat satu video macam ni, ia mendatangkan lain tidak pada lain, ia akan mendatangkan fitnah. Ini bukan adab seorang yang berilmu. Walaupun saya bukanlah ilmu yang pandai, tak banyak pergi Mesir, tapi ini bukanlah satu adab antara kita dengan orang yang ilmu. Okey, saya nak masuk bab 666 tu. Okey. Mungkin 666 tu. Okey. Syihabuddin dalam video dia ada disebut 66 ni telah dinukilkan oleh ulama-ulama Syiah. Dan saya sendiri ada baca daripada Dr. Yusri Effendi ada mengatakan ada juga kitab-kitab Nusantara yang menceritakan tentang 6,666. Dan ini juga adalah isu khilaf. Dan juga ada pendapat ulama-ulama lain yang mengatakan bilangan dia 6,236. Ada yang kata berbagai-bagai lah. Jadi benda ni tidak tetap. Dan ada yang berpegang satu pendapat itu, tak ada masalah, kita boleh berlapang dan pegang lah apa pun. Dan saya hari ni saya hendak mengatakan kepada panel kedua, agar jika isu 6666 ni, seeloknya saudara terus berjumpa dengan Pak Sumit ataupun wakilnya, tanya pada Pak Sumit, atau itu adakah salah? Di mana Pak Sumit dapat ni? Nak tahu. Bukan kita kritik dengan cara media sosial terbuka hari ni, yang mana Pak Sumit yang buat benda yang baik terlampau banyak hari ni, kerana satu benda silap ni kita nak membesar-besarkan dan ia akan menyebabkan fitnah kepada Pak Sumit. Ini kita tak setuju. Ini bukan cara dalam adab kita berilmu, kita nak menegur seseorang yang lebih alim dan lebih tua daripada kita. Dan ada hadis Nabi SAW kata, kita kena hormati orang tua dan sayangi orang yang muda. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Saya serahkan pada ni lah. Tak dengar pula dah. Minda. Okey, belum habis masa sebenarnya. Okey, masih ada 55 saat. Tapi tak apa, kita akan teruskan kepada panel yang kedua. Kita pergi kepada panel yang kedua, iaitu Ustaz Syihabuddin Ahmad. Dipersilakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama sekali saya alhamdulillah syukur sungguh-sungguh dan saya nak ucap terima kasih sungguh kepada Tok Singa ataupun nama lain yang saya hari ni baru tahu. Rupanya Tok Singa ni nama dia Muhammad Firdaus Muhammad Adnan dan saya baru tahu rupanya kita ni sebaya rupanya. Tapi tak alhamdulillah moga-moga dengan pertemuan diskusi seperti ini bahkan menarik bila saya dengar kenyataan daripada Tok Singa tadi menunjukkan bahawa Tok Singa memang study dan alhamdulillah saya rasa Tok Singa layak untuk berdiskusi pada malam ini. Dan saya tengok tajuk adalah berkaitan tentang adab dengan ulama dan mempertahankan bicara Pak Sumit. Dan tadi Tok Singa dah sebutkan satu persatu kenyataan itu dan sebenarnya kalau anda tengok video saya sebelum ni, saya dah patahkan satu persatu kenyataan itu. Cumanya tak apa, insyaAllah dalam sesi kedua nanti saya akan sebut sekali lagi berkaitan tentang isu berkenaan satu persatu. Sebelum kita nak berkata berkaitan tentang isu adab, sebab tadi Tok Singa sebut berkaitan tentang isu adab. Sebelum kita nak sebut berkaitan isu adab ataupun kita nak kata orang itu tak beradab, kita mesti tahu dulu apakah yang disebutkan dengan adab tu. Apakah yang dimaksudkan adab tu? Adakah adab itu adalah kita segan silu menyebutkan kebenaran sehingga orang di sebelah kita tidak kecil hati? Ataupun adab itu disebabkan dia tua, benda yang betul kita tak sebutkan, ataupun adab itu adalah akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW bagi menunjukkan kebenaran agama ini. Seperti mana Nabi SAW sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak ataupun innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak, iaitu aku dibangkitkan. Nabi kata aku dibangkitkan dengan tujuan untuk menunjukkan akhlak yang paling soleh. Adakah ini adab yang disebutkan? Hadis ini sahih. Hadis yang saya baca tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Kalau kita tengok hadis ni, kita dapat faham bahawa akhlak yang soleh, adab yang bagus itu tidak diambil daripada asal orang dulu-dulu, orang tua-tua sahaja. Demikian juga perbuatan yang orang rasa sangka baik dalam waktu jahiliah dulu belum dianggap sebagai akhlak mulia sebab ada Nabi. Kena rujuk kepada Nabi. Melainkan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dia bukan boleh ikut suka. Dia kata, oh kawan ni tak beradab disebabkan dia cakap dengan cakap seperti itu. Dia ini tak beradab disebabkan dia mengkritik dengan kritikan itu. Ataupun dia ni tak beradab kerana dia telah menyebutkan tentang satu kebenaran. Ia tertegak, adab itu tertegak dengan dalil dan nas. Kerana apa yang diajar dan dididik oleh Nabi SAW barulah dianggap sebagai mulia. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, ini Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tokoh besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia sebut dalam buku dia Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh. Dia kata, wa kadzalika ashabuna qalu innal hasana ma hassanahu syara' wal qabiha ma qabbahahu syara'. Demikianlah ashab kita. Maksud ashab ni kalau kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i, ashab tu maksud dia tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Menyatakan bahawa yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik dan yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Bukan kita memakai baju kita, memakai pandangan kita semata-mata, tetapi kita melihat apa yang dipakaikan oleh agama dia dalam hal berkenaan. Sesuatu kenyataan yang disebutkan ditimbang atas perkara adakah ia benar menurut agama ataupun tidak. Jadi jelas dekat sini adab ataupun akhlak tidak diambil daripada mana sumber yang lain, melainkan diambil daripada sumber Quran dan Sunnah. Jadi bila kita nak balik kepada Quran dan Sunnah, adakah perbuatan kita, ucapan dan kenyataan kita bersesuaian dengan kenyataan daripada Al-Quran dan Sunnah? Supaya akhirnya ia akan menjadi bukti bahawa kita telah mengguna pakai maksud adab yang sebenar. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebut dalam kitab dia Madarijus Salikin, jilid kedua muka surat 362. Dia sebut wal ilmul adab huwa ilmu islahal lisan wal khitab wa isabati mawaqi'ihi wa tahsini alfazihi wa siyanati anil khata'i wal khalali wa huwa syu'batun minal adabil 'am wallahu a'lam.
Ilmu adab tu menatang apa? Ilmu adab ialah ilmu memperbaiki ucapan dan tutur bicara, meletakkan, ingat dia sebut, meletakkan ia pada tempatnya yang sesuai dan mengindahkan lafaz serta menjaganya daripada kesalahan ataupun kecelaan. Ia termasuk dalam cabang-cabang adab yang umum. Anda boleh rujuk dalam kitab Madarijus Salikin. Maksudnya, adab ini adalah apabila kita menuturkan sesuatu kebenaran tanpa kita hina orang, tanpa kita herdik peribadi dia. Saya telah menyusun setiap kata-kata saya yang awak tengok dekat video itu. Itu adalah setiap perkataan itu disusun. Sebelum kita buat, kita susun dulu apa kita nak pergi kata. Kemudian bila kita buat video, kita edit dulu bagi orang faham apa yang kita nak sampaikan. Bahkan yang anda dengar hari ini pun juga bukan main cakap saja, bukan main taram saja. Ia adalah susunan kata-kata. Dalam ucapan saya berkaitan dengan isu Pak Sumit, saya nak minta Tok Singa sebutkan, transkripkan, nyatakan di mana kenyataan saya yang menghina Pak Sumit secara peribadi. Di mana yang saya kata dekat dia menjatuhkan peribadi dia secara jelas. Di mana? Buktikan bahawa ia adalah hinaan sehingga kita anggap Pak Sumit telah difitnah. Dan ini bila kita kata hinaan, ia bukanlah sesuatu yang benar. Pasti Syihabuddin mengada-adakan. Jadi boleh saman saya dekat mahkamah. Ada buktikan. Sebutkan di mana, minit keberapa dan apakah kenyataan berkenaan. Sebab saya berani mengatakan bahawa ia bukan fitnah, bukan hinaan. Tetapi ia adalah kebenaran yang nyata. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia sebut berkaitan tentang adab tu, dia kata al-adabu salasatu anwa'in. Adabun ma'allah wa subhanah. Adabun ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa syari'ihi. Wa adabun ma'a khuluqihi. Adab itu dia ada bagi pada 3. Adab dengan Allah. Kita kadang-kadang duk sebut adab dengan wali, adab dengan orang ni, dengan orang tu. Tapi kita tak sedar rupanya kita ada adab dengan Allah. Kemudian adab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila hampir kata hadis ini datang daripada Nabi dan ia sahih juga, sebenarnya kita perlu selidiki. Tapi kita tahu Pak Sumit, saya sentiasa sebut bahawa Pak Sumit, saya tak ada masalah peribadi dengan dia. Awak tengok video itu, saya dah sebut berkaitan, saya tak ada masalah peribadi dengan Pak Sumit. Bahkan isteri saya selalu jumpa Pak Sumit waktu sebelum kahwin dengan saya pun. Keluarga isteri saya memang biasa berjumpa dengan Pak Sumit. Bukan saya tak tahu karakter Pak Sumit. Saya tahu. Sebab tu saya tidak mengherdik personaliti dia. Kita tak tuju kepada peribadi dia. Kerana peribadi dia sudah maklum. Bahkan Tok Singa saya sebut lagi. Orang ni kata dia bagus, orang tu kata bagus. Takkanlah dengan Syihabuddin yang pakai baju Ultraman apa semua ni, takkanlah orang nak pergi percaya Syihabuddin kata dia tak bagus pun kalaulah dimaksudkan dengan tak bagus. Pastinya tidak. Cukup dengan kata-kata alim ulama untuk mengatakan bahawa Pak Sumit orang yang soleh. Jadi dalam 3 kategori itu, ulama termasuk dalam kategori yang mana? Ia termasuk di dalam kategori beradab dengan syariat Allah. Beradab dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala mensyariatkan untuk kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita lakukan perkara itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu tidak melakukan keadilan. Berlaku adil kerana sikap adil itu lebih kepada takwa. Saya adalah orang yang tak membenci sesama Muslim. Bahkan saya sentiasa mengajak orang bersatu bersama atas kalimah La ilaha illallah. Orang Salafi nak duduk sekali dengan Asy'ariyah. Saya berpegang kepada Asy'ariyah. Saya yakin Tok Singa pun sama. Kita sama Asy'ariyah ni. Kita pegang, kita teguhkan, kita sebarkan Asy'ariyah di bumi Malaysia ini. Tapi dalam masa yang sama, kita tak kafirkan orang, kita tak keluarkan orang, kita tak kata Wahabi ni terkeluar daripada Ahlussunnah. Bahkan itulah yang diambil pendapatnya daripada Masyayikh Al-Azhar. Kita boleh duduk sekali. Walaupun ya, ada beberapa titik-titik hitam yang pasti kita tidak akan bertemu dekat situ. Saya tak ada masalah dengan Pak Sumit. Sehingga di dalam video yang viral itu, saya sebutkan. Tapi itulah ada tangan-tangan jahat dibuang. Saya kata, saya quote kenyataan saya. Saya selalu sebut bahawa Pak Sumit mungkin orang soleh, baik dan sopan. Awak cari kenyataan tu. Kenyataan tu memang ada. Awak pergi rujuk pada minit 10:55 saat. Awak pergi kat situ. Saya sebut dekat situ. Saya selalu sebut bahawa Pak Sumit mungkin orang soleh, baik dan sopan. Tetapi dia bukanlah seorang ulama yang ambil hujah dan pandangannya dalam hal-hal khusus agama.
Saya dah sebut yang tu. Saya nak kata bahawa dia bukanlah alim besar sehingga dia tak tersalah pun. Kalau awak boleh takwilkan kenyataan Pak Sumit yang cukup pendek tu, kalau Tok Singa tak tahu, yang potong video tu bukan saya. Yang potong video Pak Sumit tu adalah page Pak Sumit sendiri. Saya pun tahu Pak Sumit tak ada kaitan dengan kita. Dia beribadah dah. Dia tak ada kaitan nak tengok Facebook macam kita, nak live Facebook macam kita. Dia buat kerja dia. Tapi ni kerja orang lain. Tapi bila benda tu tersebar, orang pergi tengok, ramai pergi tengok, viral, orang pergi tanya saya jawablah. Sebab benda tu viral. Kita tak akan pergi cari ni, nak pergi rumah Pak Sumit, pergi cari apa kenyataan Pak Sumit yang salah. Saya nak rekod, saya nak masukkan dalam video. Yang tu baru ni, niat dia jahat. Niat nak menjatuhkan. Itu barunya fitnah. Itu baru takrif fitnah yang betul. Sebab apa saya sebut berkaitan tentang Pak Sumit begitu? Sebab saya tak ada masalah dengan Pak Sumit. Saya tak ada masalah secara peribadi dengan beliau. Saya bahkan tak nak sentuh apa-apa pun berkaitan isu peribadi beliau. Boleh jadi, Tok Singa. Boleh jadi dia masuk syurga dulu sebelum kita. Tempat dia lebih tinggi daripada kita. Kita berharap kita berada di tempat yang tinggi. Mungkin dia dan kita berada di tempat yang sama. Kita berharap begitu. Walaupun kita tahu amal kita ni cukup sikit. Tapi tidak salah untuk kita berharap supaya kita buat amal soleh. Seperti mana mungkin Pak Sumit buat amal soleh. Tapi yang kita bahaskan dan isukan bukan isu peribadi Pak Sumit. Tetapi kita bahaskan isu akademik yang Pak Sumit jelas-jelas salah dalam bab berkenaan. Kalau betul Pak Sumit tak salah, kita nak juga dengar apa hujah dia yang kata tak salah. Kalau dengar daripada apa yang Tok Singa sebut tadi, itu hanyalah kefahaman yang melencong. Tapi saya akan sebut pada sesi kedua nanti. Kalau benar tak salah, kalau kita kata ambillah kenyataan the worst situation, tak salahlah kenyataan Pak Sumit. Nanti tutup habis Mak Tafiz. Sebab dia Mak Tafiz, orang hafal Quran. Satgi lupa mampu berdosa. Lebih baik buka sekolah tadarus saja. Bukan buka sekolah hafal Quran. Habis kita tak ada kerja nak pergi mengajar hafal Quran. Sebab tu saya sebut dalam minit ke-10, 41 saat, bahawa kefahaman Pak Sumit dalam bab ini benar-benar teruk. Yang ni orang nak marah saya ni. Dia kata kefahaman Pak Sumit dalam, saya kata kefahaman Pak Sumit dalam bab ini benar-benar teruk. Bukan saya kata Pak Sumit tu teruk. Sebab tu kena dengar betul-betul. Kenyataan itu apa dia? Kita Allah Ta'ala bagi uzunun untuk kita dengar. Yasma'una biha. Allah Ta'ala bagi qalbun untuk kita yafqahuna biha. Takkan tu pun kita tak dapat nak beza. Kita sedang mengkritik kenyataan. Bukan kita menghina peribadi seseorang. Menghina peribadi bukan kerja dia. Kenyataan Pak Sumit itu salah menurut saya. Mungkin orang lain kata apa dia bak kata Tok Singa kata tak. Saya kata kenyataan Pak Sumit itu 100% betul ataupun betul lah. Betul. Tak apa masalah. Sebab tu kita buat diskusi ilmiah. Bahkan Tok Singa masuk. Alhamdulillah bagus. Sepatutnya yang bangkang kenyataan ini bukan saya. Sepatutnya yang bangkang ni guru-guru Mak Tafiz ni. Pendiri Mak Tafiz. Mereka patut bersuara dalam bab ni. Bukan Syahabuddin. Tapi tak apa. Itulah yang saya nak sebutkan kepada sahabat-sahabat berkaitan tentang isu adab dan sedikit kritikan. Dan saya akan sambung pada sesi yang kedua selepas kita bagi peluang kepada Tok Singa insya-Allah. Fadhal. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syahabuddin. Kita akan pergi kepada pusingan yang kedua. Jadi untuk diingatkan, untuk pusingan yang kedua ni pun sama juga. Tok Singa diberi masa selama 10 minit dan ada masa tambahan 5 minit sekiranya perlu. Jadi saya persilakan Tok Singa untuk pusingan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okey, terbaik tu. Saya dah dengar. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Syahabuddin kerana memuji Pak Sumit dan mengetahui bahawasanya Pak Sumit adalah orang soleh. Okey. Dalam adab tadi, saya ambil dalam adab. Adab kita dengan guru, adab kita dengan orang soleh, adab kita dengan orang tua lebih pada kita, adab kita dengan orang yang lebih muda pada kita. Itu kita kena terapkan. Okey. Contoh saya nak beritahu, ada beberapa hadis kita baca cerita tentang Rasulullah menegur sahabat ni. Bagaimana Rasulullah menegur? Rasulullah ni orang yang boleh saja dia nak arahkan sahabat, boleh saja dia nak beritahu kat sahabat. Dalam isu tentang amil zakat, dia hanya mangkit dalam khutbah, dia hanya bercakap tapi tidak menyatakan siapa yang berlaku tu.
Ini semua cerita-cerita bagaimana adab Nabi sendiri menegur sahabat dia. Ini kan kita ni, macam Syihabuddin kata lah, Syihabuddin dah beritahu tadi, kita tak tahu mana tahu Pak Sumit yang masuk syurga dulu, kita pergi duduk neraka dulu. Kita pun na'udzubillah minaz zalik, kita pun tak mau. Kan? Jadi itulah kita nak kata, adab ni Syihabuddin. Saya minta dengan rayuan diri saya ni. Yang macam Syihabuddin kata nak tahu saya ni macam mana saya mempertahankan ulama. Ini cara saya. Seeloknya, lebih cantik dan adab. Bukan saya seorang yang kritik Syihabuddin. Syihabuddin boleh tengok kata-kata, dan saya tak jumpa lagi Mahat Tafiz mana yang tak puas hati dengan Pak Sumit ni. Saya rasa tak ada. Tak tahulah aku ada, saya tak tahu, Allah Alam. Jadi, berapa ramai orang yang hari ni yang merasa tindakan Syihabuddin tu agak terlampau dan melampau. Ada part-part yang melampau. Nak bagi saya dengar, nak bagi saya ni ke? Saya dah ada record dah. Saya bagi tau. Allah. Okay, ni dalam ni lah. Saya cukup tak setuju apabila ramai orang dakwa Pak Sumit ni wali dengan diceritakan pelbagai perkara-perkara gaib yang pelik. Macam Pak Sumit tahu kita ada hajat waktu masa datang jumpa dia dan sebagainya. Sedangkan itu tidak benar. Bilangan ayat Al-Quran sebenar pun dia tak tahu. Kefahaman tentang hafalan Al-Quran pun dia tak jelas. Itu membuktikan bahawa dia cukup lah. Jadi itu satu percakapan yang saya rasa tidak beradab. Saya rasa kalau saya tanya penonton pun, mereka pun kata tak ada adab tu. Kan? Ni kalau saya tanya penonton lah, mereka pun akan mengadili ni, penonton sedang mengadili ni. Dan mereka pun akan kata cara percakapan itu kurang adab. Sepatutnya kita ni, kita dah tahu kita ni lemah. Dan saya pun nak tanya kat Syihabuddin adakah telah dilantik oleh Jabatan Mufti ke, Jabatan Ahli Islam ke untuk kritik ustaz-ustaz yang dalam keadaan yang mungkin pandangan Syihabuddin rasa tak betul. Jadi adakah tu? Kita nak tahu autoriti tu. Dan saya rasa tak ada. Kan, dari mana-mana jabat JAKIM ke ataupun Jabatan Agama Islam ke mufti ke apa kan. Jadi cara yang terbaik sebelum kita nak buat react video-video orang ambil sekerat ni, seelok kita jumpa dengan Tuan Badan. Kita tanya tengok betul tak apa ni. Kalau tak betul kita tegur. Dan teguran ni perlu cara berhadapan dengan guru, dengan macam Pak Sumit ni, kita pergi hadapan, jumpa dia, Pak Su, saya nak tahu 6,666 ayat ni mai kod mana. Kod kita ni muda lagi, baru 30 lebih. Kod kita ada lagi ilmu-ilmu yang kita tak belajar ni. Bukan kita semua perfect, kita semua buat benda yang salah. Dan saya sendiri nak beritahu, saya tak kata Pak Sumit semua buat benda dia tak ada salah langsung. Tak. Hanya Nabi SAW yang maksum, yang tak ada dosa langsung. Lain pada tu sahabat sendiri ada berlaku khilaf antara sahabat, ada berlaku pertengkaran daripada sahabat. Sebab tu dalam hadis Nabi beritahu apa? Nabi kata Allahumma salli alaihi. Nabi beritahu barang siapa meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, dah tahu dah terang dia tak betul lah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran syurga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah juga akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas syurga, di pinggiran dan di atas syurga. Jadi dapat dua-dua juga. Sebab apa Rasulullah cakap macam ni? Sebab apa? Sebab Rasulullah nak kita ni jauhi daripada pergaduhan yang boleh mendatangkan fitnah. Daripada video Syihabuddin tu, berapa banyak orang fitnah Pak Sumit. Walaupun Syihabuddin kata saya menafikan, saya bercakap saya bercakap yang saya tegur. Itu saya kata kurang adab. Bila kurang adab ni, jadilah fitnah-fitnah yang akan berlaku. Seeloknya kita nak menegur orang. Pergi jumpa tu. Ni saya rasa benar ni tak betul Ustaz. Kalau Ustaz tu tak mau dengar, okey tak apa lah. Buatlah nak buat video apa pun. Kalau nak buat react sekali pun, contoh nak bagi tahu kata tentang Quran ni bukan 6,666, boleh saja buat. Dapat ilmu lagi baik tanpa kita petik nama seorang tu. Dan orang hari ni boleh berfikir yang mana betul, yang mana tak betul. Tentang kalau hadis yang Pak Sumit bawa tak betul ni, kita boleh perbetulkan tanpa kita memetik nama orang. Itu baru adab yang betulnya. Kecuali lah dia terang-terangan buat benda yang mungkar dan syirik. Menyembah lain pada Allah, ajak orang menyembah lain pada Allah, itu kita kena bangkit tentang. Bukan setakat masalah furuk kecil-kecil ni kita nak panggil, kita nak buat react, nak boomkan kita punya Facebook, sampai benda tu boleh menjadi satu aib
menjadi aib kita kepada kita seorang, kita sama Islam hari ni. Musuh terlampau banyak hari ni, kita duk bergaduh sama kita tak habis. Dan saya berani yakin lah tuan-tuan yang rahmati Allah dan juga Syihabuddin akan mempertahankan hak Syihabuddin, dan saya juga akan mempertahankan hak saya. Dan kalau kita berdebat 40 jam hari ni pun sekali pun tak akan dapat jalan penyelesaian. Yang akan dapat hanyalah sama-sama mempertahankan, setuju ataupun tidak. Kerana apa? Kita ada pandangan kita. Kita boleh bersama, betul, saya setuju dengan Syihabuddin kata kita boleh bersama dalam beberapa bab dan mungkin kita tidak bersama. Bagus, saya setuju, saya pujilah Syihabuddin. Itu satu pandangan yang meluas, dan juga kita juga kena ambil pandangan yang luas dalam kaedah orang nak menerima pandangan-pandangan ulama yang mana selain daripada kita pegang. Jadi itu saya rasa kita perlu teruskanlah insya-Allah, no? Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, saya nak teruk pasal Paris. Jadi saya dah bagi tahu dah bukti macam mana kan. Jadi saya haraplah lepas ni Syihabuddin, saya bukan orang ahli berdebat, berdialog ataupun dan sebagainya. Saya hanya perawat Islam dan tradisional ni. Jadi memang saya bukan bidang saya kena mengakui. Sebab tu saya beritahu walaupun dah Syihabuddin panggil, saya ra'i lah, saya ra'i. Saya ra'i sebab apa saya ra'i? Sebab saya pun nak cubalah juga. Cuma saya tak ada ilmu banyak. Cuma saya lebih orang kata lebih kita tawaduk lah sikit dalam kita nak menyampaikan sesuatu, kita nak menengok. Walaupun kadang-kadang saya cerita tu ada yang Dr. Mazhar cakap, ada yang saya setuju dan ada yang saya tak setuju, tapi saya tak biasa kritik, tak biasa buat react kat dia. Sebab apa? Saya fikir semua orang ni ada silap dia. No? Dan kadang kesilapan tu bukanlah kita sebagai satu batu loncatan kita nak tampuk dia dengan kepala batu. Ada cara dia, ada kaedah dia. Biarlah orang ahli dia bersama-sama ahli dia berbincang, tengok kalau kita nak fikir adab ilmu ni, orang dulu tak buat macam ni. Nak beritahu Syihabuddin, dulu kalau keluar sesuatu benda, para alim ulama akan berpanggil, akan berbahas bersama mereka. Bila berbahas bersama mereka, di situlah akan keluarnya hukum, boleh ataupun tidak. Bukan kita ni buat video pang-pang, kena. Lepas tu kita kata kita tak hina lah, kita tak ni lah. Jadi saya rasa itu tak fair lah, saya rasa. Saya rasa tak fair. Dan saya pun tak mau nak cakap banyak lah Syihabuddin. Kalau Syihabuddin nak mempertahankan hak-hak Syihabuddin pun, saya tahu dah. Sekali lagi Syihabuddin akan kata, saya akan ambil dalil ni, saya berpegang ni. Silakan. Dan saya berpegang macam mana Pak Sumit. Silakan untuk saya. Berlapang dada kan ini bagus. Daripada kita bergaduh. Kalau kita duk buat perangai macam ni, cara kita macam ni, umat Islam hari ni akan berpecah. Yang mana tak faham agama, lagilah pening kepala, lagilah gelong. Sebab apa saya kata tu? Kita ni hidup bercakaran semua kita. Sepatutnya kita ada muzakarah, tutup sama-sama kita. Itulah daripada saya pun tak mau nak banyak-banyak. Saya pun minta maaf dah. Minta maaf mungkin terkata salah kata ke, kasar bahasa ke, insya-Allah. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Tok Singa. Okey, macam tadi juga ada 50 saat. Tok Singa memang tak nak teruskan lagi kan untuk 5 minit tu? InsyaAllah lah kot, tak ada apa kot saya. Tidak. Okey. Saya persilakan kepada Ustaz Syihabuddin untuk buat penutupan, okey, untuk pusingan yang kedua ni. So silakan Ustaz Syihabuddin. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wasajma'in semua mabak. Saya puas hatilah bila dengar Tok Singa sebut macam tu. Saya rasa saya duduk dengar dekat Facebook tu. Orang kata tak payah debat dengan Tok Singa ataupun tak payah debate dengan Tok Singa. Tak ada apa, kosong. Tapi saya kata tak macam tu. Saya ingin nak berdebat juga. Saya kata bukan nak debat lah. Kita nak dialog. Sebab tu kita tak sebut debat. Kita sebut dialog. Sebab tu tak ada menang, tak ada kalah dekat sini. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala temukan kita dekat sini walaupun tak offline lah. Nanti insyaAllah saya pergi dekat Bidung insyaAllah. Tapi cuma Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan satu pertemuan yang bagus dengan kenyataan-kenyataan cukup bernas dan cukup terbuka daripada Tok Singa. Saya tahu, sebab tu bila saya buat video reaction, antara kesan kita adalah orang akan memberikan reaction semula. Itulah kesan daripada video reaction. Dan akhirnya dia akan membawa kepada pandangan-pandangan yang berbeza, yang membawa kepada lebih senang orang tahu.
Yang tu kita kata projek memandaikan umat dengan ilmu tu. Ada orang kata kita ni bodoh je, kita tak tahu apa, orang rendah saja. Tak, kita tengok Tok Singa bukan mengaji tinggi macam saya, tapi boleh sebut macam tu kira okey. Bukan kira okey, bagus dah tu. Itu bagus. Cuma apa yang kita setuju, kita kata setuju. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut berkaitan tentang isu ni, nata'awanu fi ma ikhtalafna fi wa nata'awanu fi ma ittafaqna fi wa nata'adzaru fi ma ikhtalafna fi. Kita saling membantu di antara satu sama lain dalam perkara yang kita sepakat. Tapi kita berbeza ataupun kita berikan keuzuran, excuse, pada perkara yang kita tak sepakat. Antara isu yang kita tak sepakat dekat perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan tentang video reaction tadi adalah menghina ataupun menjatuhkan kredibiliti maruah Pak Sumit. Saya tak berpandangan seperti itu. Saya tidak menganggap ia seperti itu. Saya mengkritik berkaitan tentang hadis itu memang tak sahih. Ubuh macam mana pun dia memang tak sahih. Sebab tu saya just sebut saja, mungkin Tok Singa mungkin ada kefahaman dia. Bila kita pergi rujuk dekat website mufti wilayah tu, kita baca perhabis daripada awal sehingga habis. Dan yang dia sebut berkaitan tentang hadis itu sahih, bukanlah pada hadis itu yang sahih. Sebab tu dia tak berani bawa sanad. Memang tak ada sanad yang sahih berkaitan tentang hal tu. Tapi cumanya mungkin amalan. Tapi kita tak bincang berkaitan tentang lupa tu berdosa ataupun tak. Sebab tu kalau anda tengok video saya tak tekankan isu tu. Tak tekankan isu lupa ataupun tak. Bahkan anda boleh transkrip video saya menyatakan berkaitan tentang isu lupa, berdosa ataupun tidak, khilaf ulama dalam hal berkenaan. Tetapi isu kita yang duk kata pasal apa buat video react ni? Pasal apa? Sebab benda tu tersebar. Bila benda tersebar secara meluas, kita tak banyak, kita tiada keperluan kita pergi jumpa orang itu seorang-seorang pergi tanya dia tentang hal tu. Sebab yang viral itu bukanlah keseluruhan kenyataan. Yang viral itu adalah part by part. Yang orang jadi confused part by part. Dan benda viral, Tok Singa punya benda viral pun banyak. Benda viral tu bukan baru viral. Kadang dulu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Viral benda yang sama. Jadi kita ambil video tu, kita jelaskan. Dalam algoritma YouTube ini, Tok Singa, bagaimana saya berdakwah dalam dunia YouTube. Yang ni moga-moga Allah Ta'ala doa, moga-moga minta doa. Tok Singa, moga Allah Ta'ala bagi ia sebagai satu ganjaran yang baik. Bila ada satu video salah faham, kita berikan kritikan terhadap video itu dengan kita menjaga disiplin ilmu dekat situ. Saya tak nafikan jika saya pun boleh jadi tergelincir seperti mana orang lain, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan dan orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat. Tetapi kita berusaha mengikut disiplin-disiplinnya. Sehingga kalau orang pergi carilah berkaitan tentang isu tak digalakkan menghafal Al-Quran, orang jumpalah video Syahabuddin yang menjelaskan berkaitan tentang hal berkenaan. Moga-moga itu juga memberi bantuan kepada kenyataan Pak Sumit. Kan Pak Sumit memang tak masukkan dekat situ ke ataupun sebagainya apa, ataupun dia silap faham ataupun sebagainya, itu bukan kerja kita. Kita nak pergi takwil maksud dia macam ni, maksud dia tu tak perlu banyak dalam bab ni sebab beliau adalah seorang yang saleh. Dia macam saya sebut, dia adalah orang yang saleh. Pun begitu dia bukanlah orang yang dijadikan rujukan khusus dalam bab agama. Sebab tu saya sebut khusus dalam bab agama. Hang tak tahu solat nak pergi tanya Pak Sumit. Bacaan tajwid macam mana salah pergi tanya Pak Sumit. Hukum-hukum fiqh tanya Pak Sumit. Tak, orang tak tanya Pak Sumit bab tu. Yang tarikat pergi tanya dia. Sebab dia memang yang tu bahagian dia. Dia bukan bahagian tu. Yang tu kita pergi tanya Ustaz Wadi, kita pergi tanya ustaz-ustaz yang lain. Jadi begitu. Macam isu takwilan seperti makan dan sebagainya, kita tak angkat isu tu. Tapi mungkin bagus apabila Tok Singa angkat isu tu dengan tujuan untuk nak bagi tahu ada takwilan hal berkenaan. Sangat-sangat menarik. Bab 666 juga tak apalah, yang tu saya ingat Tok Singa pun dah faham sebenarnya apa yang isu dia. Sebab saya nak bagi tahu jelas saja. 666 bukan ayat Al-Quran. Betapa ramai orang hari ini percaya bahawa 6666 adalah bilangan ayat Al-Quran. Betapa ramai. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh ulama kemudian, apa yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, tak payah cari ulama-ulama kita pun tak apa. Ulama-ulama dunia mazhab Syafi'i, Asy'ariyah pun sebut berkaitan tentang hal berkenaan isu 666. Tapi apa yang dia sebut, dia bukan sebut berkaitan tentang bilangan ayat.
Bilangan ayat bukan 666 tetapi pembahagian itu. Pembahagian itu pula perlu diteliti semula oleh ahli akademik pada hari ini sehingga perkara itu menjadi isu akademik yang sebenar. Kemudian Tok Singa sebut berkaitan tentang jumpa dulu baru kritik sehingga akan mengakibatkan fitnah kepada ahli. Sahabat-sahabat, ramai orang bahkan Tok Singa update isu sebelum ni pun, dia pun tak jumpa saya pun. Orang yang mengkritik saya pun tak jumpa saya pun. Semua orang yang mengkritik saya tidak jumpa dengan saya. Macam mana awak nak letak saya kena pergi jumpa dengan orang tu? Disebabkan nak mengkritik. Awak telah menggunakan fallacy kaedah dalam bab tu. Sebab tu saya sebut tadi pada peringkat awal. Kita kena lihat isu ni. Kita bukan mengkritik peribadi. Awak boleh pergi kata kat Syahabuddin, hantam Syahabuddin jika Syahabuddin menghentam peribadi. Ingat betul-betul. Saya bagi amanah sungguh. Anda boleh hentam Syahabuddin jika Syahabuddin menghentam peribadi. Tetapi dia bukanlah menghentam peribadi, tetapi yang kita isukan, kita berikan kritikan adalah pada isu kenyataan saja. Yang tu kita nak bawa tu. Tok Singa tanya, adakah saya dilantik? Tok Singa, bila kita nak sebut tentang kebenaran, Tok Singa pun sebut. Adakah Tok Singa dilantik oleh siapa-siapa? Cuba bagi tahu, kok ada fatwa daripada majlis ulama-ulama Facebook melantik Tok Singa dalam tak. Kita menyebutkan tentang kebenaran. Wa qul ja'al haq. Biasakan amalan tu kan. Wa qul ja'al haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, maka terhapusnya kebatilan. Kebatilan itu perlu dihapus. Abu Bakar As-Siddiq, dia sebut ayang qusuddin wa ana hayyun. Adakah agama ini akan berkurangan sedangkan aku masih hidup? Sebab tu kita bagikan video reaction itu bukan tujuan kita nak kritik orang tu. Tujuan kita adalah untuk orang faham kenyataan itu lebih tepat. Bahkan mungkin kita kata tepat tu pada kita, macam Tok Singa sebut tadi ya. Pada kita yang tepat pada kita. Mungkin orang lain ada kefahaman yang berbeza. Silakan buat video reaction. Bahkan saya tengok ada 2-3 orang dah mula buat video reaction yang mengkritik Syahabuddin. Bagus. Bahkan nak kritik berkaitan baris Syahabuddin yang selalu tersilap itu, silakan. Itu bagus kerana itu membawa kepada projek memandaikan umat dengan ilmu. Tapi cuma kita nak habaq sikit lah. Orang ilmu ni, dia bukan sekadar duduk bila ada satu isu, mereka bincang sama-sama. Yang tu disebut sebagai, hari ni kita sebut majlis fatwa lah. Kan? Disebut ijtihad al-ijtima'i. Tapi tak semestinya begitu. Kritikan kepada seseorang, kritikan kepada tokoh, kritikan kepada kenyataan biasa anda jumpa di dalam kitab-kitab para ulama. Yang ni benda biasalah. Tapi saya tak ada isu berkaitan Tok dalam bab tu. Sebab Tok bukan biasa bab tu. Kalau saya sebut kenyataan tu memang saya kena rapuh sungguh lah. Sebab dalam kitab-kitab para ulama mengkritik, bahkan kadang-kadang menghentam Al-Imam Malik bin Anas sebut kepada Ibn Ishaq Dajjalun. Tu dia ambil takat tu. Dajjal lah orang kita kan. Kita sebut Dajjal. Dia bukan Dajjal lah. Tapi orang utara faham elok. Dajjal ni kan. Tapi kita faham, kita bawa balik, kita boleh tengok balik kenapa dia sebut hal berkenaan sehingga para ulama keluarkan kenyataan kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kata-kata orang yang berselisih tidak diikat tetapi tidak diruayatkan. Benda-benda seperti itu. Akhirnya ia membawa kepada kefahaman semua kita nak balik kepada Tuhan dan kita semua nak mempertahankan apa yang dibawa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak atas kehadiran Tok Singa. Saya rasa kena buat lagi nanti insya-Allah. Kalau ada isu-isu macam ni kita boleh bahas. Tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Fadhali. Okey, ada 19 saat. Mami Ustaz, dia double suara saya. Okey, Alhamdulillah, berakhir sudah kita punya sesi dialog pada malam ini, iaitu dialog akademik di antara Ustaz Syahabuddin dengan Tok Singa. Moga mendapat manfaat daripada perkongsian antara kedua-dua panel kita pada malam ini, dan semoga program seperti ini dapat kita
perbanyakkan selepas ini. Dan untuk Ustaz Syihabuddin, ada apa-apa perkara yang ingin dilakukan sebagai diperkatakan sebagai penutup bagi acara ini? Tidak ada. Okey, untuk Tok Singa, ada apa-apa yang ingin diperkatakan sebelum kita menutup dialog kita pada malam ini? InsyaAllah ada sikit lah. Jadi saya harap, saya pun ucap terima kasih kepada Syihabuddin dan juga moderator sekali terima kasih lah. Jadi kepada semua penonton-penonton hari ini saya ucap terima kasih. Dan Alhamdulillah kita berdialog dengan keadaan tenang dan jiwa senang lah. Orang kata insyaAllah. Kan? Jadi itulah saya haraplah budaya-budaya seperti ini kita kurangkan sedikit. Sebab kritik-kritikan ni kadang-kadang bila masuk dalam media sosial ni saya harap ramai orang sebenarnya tak faham. Bila tak faham ni, dia akan jadi membabi buta. Bila membabi buta ni, akan keluarlah fitnah-fitnah yang macam-macam. Sepatutnya, kita bukan buat macam ni. Kita teruskan dengan dakwah kita, terangkan yang mana betul atau tidak, bukan dengan kita mengait-ngaitkan nama-nama yang tertentu. Macam tadi Syihabuddin kata apa kat saya pun komen Syihabuddin, tak pergi tanya Syihabuddin. Ya, sebab kita lewa sama lah. Kalau kita lewa tak sama, kita tak dialog dua macam ni. Tapi kita nak pi terang dekat tok guru ni, kita level tak sama orang level. Jadi bila tak sama ni kita kena ada adab sikitlah. Jadi insya-Allah itu saya daripada saya pun ucap terima kasih. Insya-Allah saya jemput apa ni Allahumma salli alaihi wasallam Syihabuddin datanglah, melawatlah ke pusat rawatan. Kalau kuat ada jin saya nak buang. Lawak lawak. Insya-Allah kita boleh jadi sahabat, jadi kawan lah insya-Allah, tak ada masalah. Insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah baik. Sikit tu, Tok. Beres. Sip sikit, Tok. Tak kira orang kata bid'ah dah orang dah. Bid'ah. Beres. Okay, baik. Terima kasih nah. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.